إلى أشرف النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام الشيوخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Semuliakan fungsi surah Abbas, Tuan Imam yang memimpin salat pada maghrib tadi, dan kuasa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berikan kita peluang kesempatan pada maghrib ini untuk sama-sama kita tadi selesai menunaikan solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita isi masa di antara maghrib isya ini dengan sedikit perkongsian berkenaan dengan hadis 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah kita masuk hadis yang ke-8 dengan tajuk membela nasib golongan yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dunya amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa qal qa'im alladhi la yaftur wa qasaimil ladzi la yuftir. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan status hadis ini ialah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis sahih. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menguruskan nasib para janda, disebut dalam hadis ni armalah, para janda dan orang yang miskin akan mendapat ganjaran pahala seperti fi sabilillah. Berkata perawi hadis, saya kira baginda juga ada bersabda dalam satu perumpamaan yang lain, seperti orang yang bersolat terus menerus pada waktu malam dan berpuasa pada setiap hari. Jadi tuan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok secara ringkasnya, kita dengar pun dah tahu dah berkenaan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada golongan ataupun kepada mereka ini yang kerjanya apa tuan-tuan, yang membantu dua golongan ini, iaitu golongan armalah, iaitu golongan janda, dan orang yang miskin. Serasa tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ni saya boleh sebut bahawa kita ni dikelilingi oleh tiga golongan ni dalam kehidupan kita lah, dalam life kita ni. Pertama, golongan yang kita sebut sebagai golongan yang dipaksakan berada dalam lingkungan kita ni. Contohnya macam ibu bapa kita. Macam mana ayah kita, mak kita boleh buat pilihan ke? Tak boleh tuan-tuan kan? Memang dah terpaksa, itulah ayah kita dan itulah mak kita. Ataupun adik-beradik kita, boleh kita pilih adik-beradik kita. Saya nak adik-beradik pertama ni, yang kedua ni, yang ni tiga ni. Tak boleh tuan-tuan. Kita dah ditetapkan, dipaksakan terima, itulah ayah kita, itulah mak kita, itulah adik-beradik kita. Yang pertama, kita dikelilingi golongan pertama itu. Yang kedua ialah kita dikelilingi siapa tuan-tuan? Golongan yang boleh disebut sebagai seakan-akan ada ikhtiari ataupun ada pilihan
Kadang-kadang macam tak ada pula. Contohnya apa? Jiran. Ada masa kita boleh pilih jiran yang macam mana kita hendak. Ada masa tuan-tuan tak dapat. Kita mungkin kadang membayangkan dapat jiran yang yang baik. Kadang-kadang tak dapat pun. Kita dapat sebaliknya. Ada kala macam kita boleh pilih, ada kala tak boleh pilih. Terima je lah dah jiran macam tu. Sebab tu ada pepatah sebut, dia kata pepatah Arab kata ajar qabla dar. Pilih jiran dulu sebelum buat rumah. Sebab apa? Sebab kita nanti nak berjiran dengan orang ini. Maka kadang-kadang kita nak riki-riki cari rumah, nak sewa ke, nak boli ke. Tengok dengan siapa yang kita akan berjiran nanti. Sebab kalau kita tersalah ataupun tersalah pilih, bukan macam itulah, dapat jiran yang buruk tuan, kita mungkin tak nak, bukannya kata nak beli rumah, kita dah beli tuan, dah siap sign agreement, dah rumah kita, dapat jiran yang kurang baik, tak baik, akhlak dia tak bagus tuan lah. Kita pun bermuhasabah diri kita taklah bagus sangat, tapi kita taklah seteruk itu. Macam-macam pengajaran jenis yang suka macam-macam tuan-tuan kan, memburukkan kita dan sebagainya lah. Ada itu yang kedua. Sebab itu tuan-tuan mati Allah SWT, kalau yang pertama tadi, golongan yang di keliling kita ni, mak ayah kita dipaksakan terima, dan itu ada punya tanggungjawab yang tersendiri yang terpaksa kita penuhi. Mak ayah kita ada tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada mak ayah kita, adik-beradik dan sebagainya lah, yang ada pertalian darah. Yang kedua, golongan yang jiran ni yang tak ada kaitan pun dengan kita, tetapi ada hak yang mesti kita tunaikan, ada tanggungjawab kita perlu laksanakan. Itu golongan yang kedua. Sifat macam ikhtiar, boleh pilih, kadang-kadang macam tak boleh pilih. Yang ketiga ialah boleh kita sebut ialah, sebelum pada itu tuan-tuan, bila sebut soalan jiran ni, saya ingat satu kisah di mana Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mana dia ni dapat seorang jiran muslim, orang Islam, seorang jiran muslim, tetapi jiran ni jiran yang macam mana tuan-tuan? Jiran ni jenis yang kaki minum punya orang, yang suka mabuk kan. Maka tuan-tuan, kadang-kadang Imam Abu Hanifah ni bila kadang buat pengajian di rumah dan sebagainya, ada di kalangan anak murid ni suruh Imam Abu Hanifah ni supaya tegur jiran ni. Yang mana tuan-tuan, jiran ini dia selalu macam mana, bila dia mabuk dia menyanyi, dia buat bising, kadang mungkin main-main alat-alat muzik dan sebagainya, menyebabkan terganggu pengajian Imam Abu Hanifah. Sehingga kan anak murid ni arahkan, wahai tuan guru, pergilah tegur, bising kita nak mengaji dan sebagainya. Tapi Imam Abu Hanifah pada masa itu dia kata, itu jiran aku, itu saya punya jiran. Ada hak, ada kebajikan yang perlu saya jaga. Imam Abu Hanifah sebut macam itulah. Dan ada kehormatan, kebajikan yang perlu saya raikan, yang perlu kita berikan. Pada satu hari tuan-tuan, Imam Abu Hanifah mengajar, tiba tak dengar pula orang buat bising, orang mabuk, main alat muzik, tak dengar. Sehingga kan timbul dalam hati, dalam pemikiran Imam Abu Hanifah ni, mana orang nak pergi ya? Apa cerita? Sakit ke? Balik kampung ke? Cuci sekolah ni? Contoh kan? Macam mana kan? Maka tercari-cari Imam Abu Hanifah, dan rupanya tuan-tuan, bila diselidik dapati bahawa jiran yang mabuk tu sebenarnya dah ditangkap, dipenjarakan. Disebab apa? Gagal membayar hutang. Maka tak senang duduk Imam Abu Hanifah ni bila tahu jiran sebelah rumah dia ni dipenjarakan kerana apa? Kerana tak bayar hutang. Maka Imam Abu Hanifah ni pergi ke macam kita oleh polis lah, macam tu, ke pihak yang berkuasa untuk nak jamin, nak keluarkan jiran dia ni daripada duduk dalam lokap. Sebab apa? Kesalahan ke orang buat report ke sebagainya, sebab tak bayar hutang. Maka Imam Abu Hanifah ni pergi ke macam balai polis lah macam tu, jumpa khalifah, nak bebaskan dia, nak ikat jamin dia. Khalifah kata kalau nak jamin boleh, kena lansaikan hutang dia. Tapi tak bolehlah malam ni, saya punya IO tak ada. Macam kita sekarang ni kan, IO tak ada.
investigation officer, tak ada. Balik kampung cuti kata kan. Tunggulah minggu depan contoh kan. Ni Ahad. Public holiday. Semalam half day separuh hari. Contohlah nak hari Isnin lah. Cerita Peramli pula kan. Maka Khalifah kata nak urutkan esok lah. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh, tak boleh. Aku kena selesaikan malam ni juga. Kata Imam Abu Hanifah, macam mana? Dia kata, macam mana dia mahu kita nak selesa tidur dengan aman, sedangkan jiran kita masuk penjara ni, tak sedap hati. Walaupun kita nak kata apa, jiran tu bukannya lah baik sangat pun, min marah, bahkan mengganggu sesi pembelajaran di rumah Imam Abu Hanifah. Kalau kita pada muka senyap sikit, aman sikit kan, bising-bising, lain kali aman, boleh belajar, boleh mengaji, boleh tidur dan sebagainya kan. Tapi Imam Abu Hanifah ni tak macam tu. Dia kata bagaimana aku boleh tenang nak tidur malam ni sedangkan jiran aku berada dalam kesusahan. Macam mana aku boleh tidur atas tilam yang empuk, ibarat macam tu lah, berbanding dengan jiran aku ini yang tidur atas simen sebagainya. Maka Imam Abu Hanifah keluarkan belanja sikit, pergi kad jamin, kemudian bebaslah jiran dia tu. Daripada saat itu, daripada hari itu, daripada ketika itu, menyebabkan jiran dia ni berubah menjadi orang yang baik. Dan seterusnya apa tuan-tuan, jiran ni datang mengaji dengan Imam Abu Hanifah, menjadi anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Sehingga kan dia tak pernah miss, dia tak pernah tertinggal sebarang kuliah yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Menjadi murid yang setia lah macam tu. Kesan daripada apa? Tengok akhlak. Kita jiran kita, tak ada tuan orang timbul musibah pada muka kau kan. Kita lah. Kan kita lah tuan-tuan kan, orang lain lah. Kita tak pakai macam tu. Kita orang datang masjid surau ni semua orang yang elok. Ada sebahagian begitu tuan-tuan. Bahkan rasa seronok pula lagi. Orang timbul musibah, kita seronok pula lagi kan. Tak apa ustaz, setimpal lah. Dia ni memang buat macam tu. Iyalah, tak apalah. Cuma kita jangan berlebihan pula macam tu kan. Itu jiran lah. Soal ada kaitan dengan isu semasa kan, macam pula kan. Ada tu dia cowek kan. Relax je ya. Bahaya tuan-tuan, ni live ni bukan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sebut soal perintah agama, Nabi sebut, Nabi kata tidak beriman seorang itu yang mana jirannya tidak aman dengan kejahatannya. Hati-hati tuan-tuan. Nabi sebut tak beriman. Bukan kata dia tak ada iman, kufur, tidak. Mungkin lemah iman dia, mungkin kurang imannya. Bila mana kita ini, jiran kita tak rasa aman dengan kita ini sebagai jiran dia. Jiran tak puas hati dengan kita, jiran tak senang dengan perangai kita. Nabi kata tidak beriman, la yu'min, tak beriman tuan-tuan. Kurang iman, lemah iman. Bila mana jiran tak suka dengan kita tuan-tuan. Hati-hati. Tapi nak buat macam mana? Nak buat survey ke? Hantar borang survey kan. Saya nombor rumah sekian-sekian lorong ni, minta tuan-tuan survey kan, adakah puan-tuan suka saya. Buat evaluation form kan, hantar kat orang, evaluate kita lah, nak evaluate kan. Hantar, tak sampai tahap macam tu lah kan. Tapi nak sebut di sini bahawa ini kepentingan kita ni, jangan kita syok sendiri, kita rasa kita sendiri. Kehidupan baik ni kehidupan bermasyarakat kan. Ada hak masing-masing, walaupun dia ni seorang yang tidak beriman, yang tidak Islam umpamanya, jiran yang tidak Islam kan, non muslim, ada hak yang perlu kita tunaikan, yang kita laksanakan. Kemudian juga ada Nabi dia sebut, la yum, tidak beriman seseorang itu dia kenyang sedangkan jiran dalam keadaan lapar. Maknanya ada hubung kait tuan-tuan. Dia tak boleh hidup masyarakat ni kita fikir diri kita je, tak fikir orang lain nasib pula. Siapa suruh tak kerja, kita mesti fikir macam tu pula. Tidak. Sampai Nabi sebut tak ada iman, kurang, lemah iman kita kan. Bila mana kita ni kenyang, jiran lapar, rupa tak makan. Rupanya kawan ni tak ada, hari ni tak makan langsung tuan-tuan kan. Itu ini ada masalah dan sebagainya. Baik. Walaupun tak ada hubungan tersebut tadi. Yang pertama tadi kekeluargaan, ada pertalian darah, ada hak yang perlu dilaksanakan. Yang kedua ni tak ada pertalian darah dengan kita pun, tapi ada punya hak yang perlu kita laksanakan. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Baik. Yang ketiga, yang tadi macam terpaksa memang hubungan kait dengan kita. Yang kedua ni macam ikhtiari, macam kita boleh pilih, kadang tak boleh pilih. Yang ketiga ialah sifatnya
yang boleh saya sebut sebagai mutlak, yang memang kita boleh pilih. Memang kita ada peluang untuk memilih, ada dan keperluan untuk kita memilih. Siapa tuan-tuan? Sahabat, kawan-kawan kita. Kita boleh pilih kawan yang macam mana yang kita nak, sahabat yang macam mana yang kita perlukan dalam kehidupan kita ni. Kalau kata, sebab kadang-kadang kita nak bersahabat ni, kenapa kita boleh berkawan dengan dia? Ada match kat situ. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni ada satu sudut disebut sebagai apa? Ada persamaan kita ni dengan diri dia. Contoh tuan, kan orang nak cari kawan, nak cari orang yang ada persamaan. Kalau orang jenis kaki ngeteh tuan, dia nak cari kawan kaki ngeteh. Jom mamak mana Jabrin majulah Jabrin. Macam-macam nama tu kedai kan. Kedai tu maju kan. Macam-macam. Dewan ni aku sebelah ni. Kita bukan ni. Cuci sekolah kot. Esok off. Ajak minum kan. Duduk sini minum sampai kat semenyih contohlah kan. Pergi kat ni semenyih minum. Bila ngeteh, kaki ngeteh, dia akan cari sebab apa? Ada persamaan di situ. Kalau kata orang kaki ngeteh tapi dia jenis tak biasa kan. Nak ajak dia nak ikut tak? Tak nak kan. Nak pergi ni, tak apalah pergilah. Tak biasa kita malam nak keluar mengeteh kan. Mengeteh, kemudian kena letih kat rumah lagi kan. Tak balik orang tua dia. Balik juga kan, tak nak balik. Dia peli kita kan. Satu hal juga. Kadang boleh lebih. Tuan pukul 1 pun nak balik kan. Allah Akbar. Dengan terlebih sangat. Sebab apa? Ada persamaan. Jadi sebagai kita ni orang yang ahli surau kan, orang ahli masjid ni, kita kena tengok persamaan ataupun titik temu tu, tengok pada sudut manfaat yang kita perolehi daripada persahabatan tersebut. Adakah manfaat daripada persahabatan tersebut hanya sifatnya kepada keduniaan semata-mata, atau manfaat tu kita nak bawa daripada dunia bawa ke akhirat? Kalau tuan-tuan nak cari persahabatan sifat dunia, ada yang dunia sahaja, ada. Kalau nak cari kawan yang akhirat saja, kat surau yang jumpa, lain dia tak campur tuan. Pergi minum teh tak nak, makan cucanan tak nak kan. Duduk kat Mantin Food Court tak mahu dia, tak nak dia. Pergi kat surau mengajak dia nak. Tak bersosial pula, ada jadi macam tu. Tapi kalau kita nak dua-dua dia tak boleh. Ada yang jenis yang bermasyarakat macam biasa, dunia pun dia ni, ke akhirat pun dia juga. Kita yang memilih. Pilihan tu dengan kita kan. Nak cari sahabat yang macam mana, kawan yang macam mana, yang bagaimana, untuk kita berada di samping kita kan. Penting tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita ni dicorakkan dengan siapa yang kita nak berkawan kan. Kalau kaki memang orang kata mikat burung, dan semak kita diam tuan-tuan. Dan semak kita duduk. Kan. Kawan marah mikat burung kan. Contoh, bukan kata salah dan sebagainya kan. Pergi kita minat kaki mancing kita tuan-tuan. Sewa bot kita. Mana minggu ni? Ni, kalau kita kaki kaki motor apa kan, kita ada geng-geng kita. Kalau orang kaki, tak kisah, banyak jenis kaki-kaki ni kan. Kadang ada tumbuh kelab lagi. Ada sahabat saya, ustaz dia naik kereta arus, kelab arus Seremban. Nak pergi mana? Penang itu. Wah, pergi Penang. Ada macam tu. Saya kata, ada sahabat saya kata, ustaz, okey ustaz join guru sini, tak ada masalah. Sesudut kadang dia tahu masalah, kadang kita join kan, kat mana kita ni berjalan ni, surau mana kita nak singgah ni, senyap dalam grup tu. Tak ada pula update nak surau mana nak singgah, masjid mana nak berhenti. Ni duk fikir nak semayang, nak jamak kat mana kan. Ada tak ada, seorang pun tak ada jawab dalam grup ni. Kita ngikut dia, diorang duk jalan je kan. Ustaz kena bagi ni sikit ustaz. Buat satu slot, berhenti mana-mana, cerita berkenaan dengan jamak dan qasar kan. Sudah ada next trip yang akan datang, memang tak kena jemput dah ustaz tu. Dia buat grup dia satu lagi. Contohlah kan. Baik. Kita nak pilih mana? Yang mana kita nak pilih kan. Itu tak dengan kita. Nak cari kawan ini ada. Yang kaki yang surau ada geng-geng situ. Gini kaki tak kisahlah apa-apa tuan-tuan, yang baik-baiklah. Kita pilih macam tu, kita akan dapat. Sebab tu Nabi sebut kan, nak lihat agama pada seseorang tu tengok dengan siapa dia berkawan. Sebab dia akan mencorakkan cara pemikiran kita, mungkin cara pergaul, apa segala benda lah, dia akan tercorak di situ. Kalau istilah peers group, rakan sebaya kan, dekat sekolah kan, anak-anak ni ada pengaruh rakan sebaya. Macam kita ni rakan apa kan,
Bagilah penjenamaan tu, tuan-tuan jenamalah sendiri kan. Baik. Itu sifat yang ketiga ni, yang berada sekeliling kita. Satu lagi yang memang terpaksa kita ada, parents kita, keluarga kita, adik-beradik, sibling kan. Yang kedua yang boleh kita kadang-kadang macam boleh pilih, kadang tak boleh, jiran kita. Yang ketiga sahabat yang sifatnya mutlak yang ada tangan kita ni, kita boleh nak pilih yang macam mana orang kita nak. Kadang-kadang kita ni jenis yang tak kuat, jadi kawan yang jenis ni senang kita terpengaruh. Baik. Balik kepada hadis ni. Nabi kata apa? Orang yang menguruskan nasib armalah. Armalah inilah janda, ataupun orang tak suka perkataan janda dengan ibu tunggal. Macam sekarang ni semua produk ada kopi janda. Dengan dia up. Cesa janda nak ada kopi janda dan sebagainya. Bukan janda tu yang buat. Dia bancuh tu mamak kan. Kopi janda mamak dia bancuh kopi janda. Tu dia kopi janda. Armalah maksudnya janda ataupun ibu tunggal. Tak tunggal pun kena tinggal dengan ibu tunggal. Dan ada pandang kata tak boleh tak kalau perempuan yang kematian suami dia panggil ibu tunggal. Kalau suami yang kematian isteri, boleh tak kita kategorikan sebagai armalah? Dia kata lebih kurang sama yang benda yang suami tak ada ke isteri tak ada, boleh juga kata armalah. Biasanya kita panggil ibu tunggal lah. Armalah ni ialah ibu tunggal perempuan kan. Kemudian yang macam mana dikatakan armalah tu? Armalah tu ialah perempuan yang kematian suami, satu. Yang kedua yang bercerai hidup disebut juga sebagai armalah. Ibu tunggal sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Boleh juga ada pandangan kata boleh juga disebut sebagai armalah ini, ibu tunggal ini, iaitu perempuan yang tidak pernah bernikah. Kita panggil apa tu Tuan Haji? Mana Andar tu? Bukan Andalusia. Andar tu anak dara tua, Andalusia anak dara lanjut usia. Bukan Andalusia travel tu lain. Marah ada cik ngah nanti kan anda tu kan. Andalusia anak dara lanjut usia. Boleh juga dikata ada kan, mungkin tak ada kesempatan, tak ada kahwin. Ada saya jumpa tuan dan family tu ada 3 orang tak kahwin, dah tua lah. Keluarga banyak jenis macam tu kan, tak kahwin. Ada abang tak kahwin, adik tak kahwin, suami kahwin. Ada jenis macam tu kan. Berkahwin tuan-tuan kan, berkahwin. Itu dia. Ada segi lurah, ada segi ulama bahasa sebutlah berkenaan dengan armalah tu perempuan yang kematian suami ataupun yang bercerai hidup. Boleh juga dimasukkan dalam kategori ini ialah perempuan yang tidak pernah berkahwin, hidup seorang macam tu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang Nabi sebut, orang yang menggunakan nasihat para janda dan orang miskin. Orang miskin ni, perkataan miskin daripada perkataan sukun. Sukun maknanya mati, maknanya orang yang terhenti bekalan. Tak ada sumber sos untuk nak survive, meneruskan kehidupan kan. Duit tak cukup. Disebut sebagai orang yang miskin. Jadi dua golongan ni Nabi sebut, bahawa siapa yang menguruskan, yang membantu golongan armalah ibu tunggal tadi tu, dan orang yang membantu orang miskin, Nabi kata apa? Mendapat pahala seperti orang yang berjuang perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat pahala syahid tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dapat pahala seperti orang yang berjuang perjalanan Allah. Dia banyak tuan-tuan, di antara dapat pahala berjuang fisabilillah ni duduk majlis ilmu ni. Nak pergi majlis ilmu sehingga dia balik ke rumah dia balik semula, pun dapat pahala macam fisabilillah. Tu orang tak faham tu, tak pergi majlis ilmu kan. Pergi dapat pahala fisabilillah, keluar rumah sampai dia balik, sepanjang tu pahala yang dia perolehi. Yang tu majlis ilmu. Cara yang lain ni, tolong golongan armalah ni, ibu tunggal. Dia sini tuan-tuan, bukan ibu tunggal yang kaya raya kan. Aduh ni sebagai kaya, ni yang susah. Ada tuan-tuan ibu tunggal yang kaya-kaya. Tuan-tuan hantarlah resume. Kan? Mungkin boleh bantu ibu tunggal tapi orang kaya lah. Ibu orang kaya. Tuan-tuan boleh tahu sendirilah siapa orang kaya, ibu tunggal. Dia seorang kan. Pergilah hantar resume jadi suami kan pada orang tu. Baik. Kemudian bila kita sebut orang yang golongan armalah, golongan miskin ni, kita bantu mereka ni, dia tidak semestinya bantu tu dengan cara kita sendiri. Kadang-kadang kita nak mampu ni di luar kemampuan kita. Kita tak mampu satu sudut.
Tapi orang yang menguruskan tak semestinya orang yang kita nak bantu mesti duit sendiri, tidak semestinya. Tetapi ada rasa, ada perasaan memang kita ni nak bantu dia. Tetapi kita boleh cara yang lain, kita tak mampu nak bantu dia tapi kita nak bantu dia tapi tak ada kemampuan nak bantu. Kita usahakan cari orang lain untuk bantu. Tapi melalui kita lah. Kita yang contohnya lah, macam ibu tunggal kan. Dia susah. Kita nak tolong dia, takkan kita nak bagi bulan-bulan duit 300, kita pun tak mampu nak macam tu. Tapi cara apa? Kita report kat JKM. Kita isikan borang JKM, bantuan sebagainya, tolong isi untuk dia, tolong submit dekat pejabat kewajiban masyarakat. Tolong dapatkan cek ketua kampung dan sebagainya, tolong beri maklumat kepada MPKK ke, pada yang berhormat YB kawasan ke, tak kisahlah, supaya dibantu orang ni. Kita tak mampu tuan-tuan nak bagi 300 sebulan, contohlah. Tapi kita cari jalan untuk dia ni dibantu. Tapi kitalah yang mengusahakannya. Pun mudah-mudahan termasuk dikatakan di kategori sebagai orang yang membantu golongan armalah ni, ataupun orang yang miskin. Yang kita fikir tak mampu nak bantu ni, habis sebut nak bantu ni, mana kita sendiri pun nak bagi duit bulan-bulan nak bagi orang miskin armalah. Tak, kita jadi pemudah cara supaya orang miskin ini, ibu tunggang ini dapat dibantu melalui jalan yang kita buka jalan kepada bantuan tu dapat disalurkan kepada mereka ini. Sebab itu tuan-tuan tengok Nabi SAW menggunakan perkataan apa? As-sa'i. Perkataan sa'i ni bukan pergi sa'i tuan-tuan pergi umrah tu. As-sa'i ni maksudnya kalau kita tengok dalam surah Al-Jumu'ah umpamanya, fas'au ila zikrillah. As-sa'i ni maksudnya bersegera, cepat, pantas. Nabi suruh kan, bersegera kita ni dengan pantas bantu golongan armalah, bantu golongan miskin, maka kita dapat pahala mujahid fi sabilillah. Sama macam Quran, wasari'u ila maghfiratin, bersegera kita mohon ampun pada Allah, bersegera cepat. Sebab nak dapatkan pahala tu. Ni kadang dah lama tak tahu ada ibu tunggal ni masalah anak sampai tak sekolah. Anak saya dah 5 bulan tak bersekolah, kita pun tak tahu, dan taman kita rupanya, ya Allah. Maklumat tak sampai kepada pengurusi surau, pengurusi masjid. Tegak terus kan. Tegak terus pengurusi kita. Tak sampai maklumat. Kita pun macam mana cara tak nak bantu dia ni? Anak tak sekolah. Kita cuba hubungi semua, panggil JKM lah, apa semua sebagainya. Akhirnya anak dia pun dapat bersekolah. Dia pun dapat bantuan bulanan 350, 450. Asbab jalan kita yang buka jalan itu supaya dia dapat dibantu. Mudah-mudahan dapatlah ganjaran pahala mujahid fi sabilillah. Kita tak mampu angkat pedang nak perang semua. Tapi dengan cara ni kita dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Allah bagi peluang tuan-tuan untuk kita nak beraih, nak berjuang. Kita tak mampu nak jual macam mana, angkat senjata semua kan. Nak dapat pahala fi sabilillah, berjuang macam syahid jalan Allah Taala. Tapi ganjaran pahala tu boleh dapat dengan cara jalan yang ini. Jalan untuk ilmu tuan-tuan istiqamah, teruskan. Nak dapat pahala fi sabilillah, jihad, teruskan. Datang pengajian dekat surau ni, banyak-banyak pengajian kan. Teruskan tuan-tuan sebab dapat pahala syahid ni fisabilillah. Kemudian apa lagi? Ni tolong orang miskin, tolong orang armalah, ibu tunggal dan sebagainya. Baik. Kata Ibn Battal, dia kata apa, dalam saya kira baginda juga ada bersabda, perawi yang lain kata dalam satu perumpamaan, seperti orang yang bersolat terus-menerus pada waktu malam dan berpuasa pada siang hari. Ganjaran kita bantu orang armalah, bantu orang miskin, pahala seakan-akan macam kita beribadah pada sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari. Ada orang mampu buat macam tu? Puasa setiap hari, setiap malam qiyamul lail. Ada yang mampu macam tu? Tak ada Ustaz. Saya pun nak puasa kan, panas, musim panas ni contoh kan. Tak mampu Ustaz nak puasa sepanjang hari. Nak puasa setiap hari, tak mampu nak qiyam sepanjang malam. Tapi boleh dapat ganjaran pahala tu dengan cara apa? Tolong orang malam, tolong orang miskin. Macam kita beribadah sepanjang malam, macam kita berpuasa pada siang hari. Itu ganjaran kelebihannya yang diberikan. Baik. Kata Ibn Battal, dia dalam menguraikan hadis ni, dia kata tak mampu berjihad, tak mampu bangun malam, tak mampu nak puasa pada siang hari, buat yang apa yang Nabi suruh ni, apa? Tolong orang miskin, tolong ibu tunggal yang dalam keadaan kesusahan. Sebab itu tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi pernah ada sebut kan, sesiapa yang menyampaikan hajat saudaranya,
maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Kadang orang tu memerlukan, ada keperluan dalam kehidupan dia, dia tak mampu nak melengkapkan, dan kita bantu dia, maka kita menyampaikan hajat dia, maka Allah akan sampaikan hajat kita sendiri. Kita ni punya banyak hajat, macam-macam kemahuan, kehendak kita, tuan. Bila kita menyampaikan hajat orang, maka Allah akan sampaikan hajat kita juga. Bertimbal balik macam tu. Kemudian siapa yang melapangkan kesusahan orang lain, seorang Muslim, maka Allah Ta'ala akan melapangkan kesukarannya, kesusahannya di hari kiamat. Ada orang susah, kita bantu orang susah ni sehingga dia keluar daripada kemumpung kesusahan. Allah tolong kita, kesusahan yang kita akan alami di akhirat besok, Allah lapangkan. Kelebihannya, kita tak nampak kan, orang miskin, orang susah sebagainya, kita pun susah nak tolong sebagainya. Dan siapa yang menutup aib saudara Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, barang siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, kata Nabi, lebih kurang mafhumnya begitu, maka lebih aku sukai, kata Nabi, daripada duduk beriktikaf dalam masjid aku selama sebulan. Tuan-tuan pergi haji, umrah, duduk dalam Masjid Nabawi sebulan? Tak ada je kan? Tak ada lah. Mungkin ada lah beberapa ketika memang kita pergi Masjid Nabawi sebagainya kan. Tapi ada tak boleh duduk sebulan iktikaf, tak keluar-keluar. Duduk sebulan dalam Masjid Nabawi tu, tak keluar-keluar. Ada orang mampu macam tu. Nabi kata, tolong orang yang susah lebih aku sukai daripada kau duduk je iktikaf kat masjid aku selama sebulan, tak keluar-keluar. Iktikaf, baca Quran, berzikir, mengaji, semayang, buat itu je. Lepas tu, suka lah Nabi sebab kau banyak ibadat. Tak, Nabi kata tolong orang tu lebih aku suka ni. Tengok perbandingan yang Nabi buat kan. Tu Nabi suka tolong orang. Sebab dalam hubungan, dalam kehidupan kita ada hubungan sama dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas, jangan kita lupa. Bahkan tuan-tuan, cara yang mudah untuk kita nak memperoleh ganjaran pahala, tolong orang ni kan. Tolong orang ni ganjaran. Banyak lagi ganjaran yang lain lagi. Macam saya sebutkan pada hadis ni, melepaskan kesusahan orang, di akhirat besok Allah lepaskan kesusahan kita pula. Syarat tolong tu dengan ikhlas, bukan ada niat yang lain sebagainya. Mungkin ada nak nama ke, nak tunjukkan kita ni terlampau untuk dapat pujian ke, na'udzubillah min zalik. Janganlah masukkan unsur-unsur macam tu. Itu akan meranapkan, merosakkan amalan kita kan. Beria kita tolong, aku lah tolong dia dulu. Sudah macam tu kan. Dia ni, aku dulu yang ni, aku lah tu. Aku, susah lah tuan-tuan. Tak ada nilai yang pahala pula di situ kan. Habis macam api dibakar sekam kan. Sekam dibakar oleh api, habis. Dengan debu je. Haba'an mansura, ibarat debu yang berterbangan. Sia-sialah amalan kita tu. Cuma kita tolong dengan ikhlas pada Allah. Sebab apa? Kita nak mengharapkan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang yang membantu golongan tadi tu, golongan miskin, armalah. Bahkan kalau macam ada sesuatu tempat dan sebagainya, dia punya senarai orang susah dalam qaryah dia, dalam taman dia umpamanya. Berapa orang ibu tunggal, kau boleh abami kan, ada ni surau ni, bawah qaryah surau ni ada berapa orang, di taman lorong apa sebagainya, ada tak di situ ibu tunggal? Ada data tu, maklumat tu kita ada. Jadi bila ada bantuan apa sebagainya, kita senanglah nak proses, nak salurkan dan sebagainya. Ibu tunggal berapa, orang miskin apa, berapa orang dan sebagainya. Macam kami tu ada maklumat tu. Orang miskin, senarai keluar. Ibu tunggal, kami ada senarai ibu-ibu tunggal. Anak yatim, ada senarai anak yatim. Ada senarai tu. Bila kadang jabatan minta, macam Baitul Mal sebagainya, dia bergantung harap kepada kita untuk menyalurkan maklumat tu. Takkan dia orang nak semua rawan satu Negeri Sembilan yang cari orang susah. Kita lah yang menyalurkan melalui MPKK, melalui masjid, surau, melaporkan kepada pihak berwajib kan. Daripada situ dia akan dapat datang, kemudian disaring lah. Mungkin dia orang buat pemeriksaan ke, pergi rumah ke, ziarah dan sebagainya. Itu ada juga satu orang Baitul Mal nilai, telefon nak cari seorang pelajar itu yang accident itu balik ke sekolah. Mungkin nak bagi bantuan dan sebagainya. Dapatkan maklumat, kami nak ziarah, kata dia. Mungkin nak bagi sumbangan dan sebagainya. Kita ada maklumat tu ada. Cepat-cepat bagi, ni alamat rumah. Ini saya bagi location rumah dia. Nama ayah dia, penjaga dia. Kontak lah, pergilah.
kita pemudah cara. Kita tak pergi pun rumah orang tu, tak bawa angkut beras ke, tapi kita tolong orang lain yang nak bantu tu, mudah-mudahan ni dia. Maklumat tu ada kan. Tanya Encik Azmi kat sini kalau ni ada orang miskin tak? Tak ada, sini semua orang kaya kata. Kalau ada pun tak nak ambil. Oi, tak layak saya dapat ni. Sampaikan macam tu tuan-tuan. Dapat bantuan saya tak layak ni dapat ni. Bagi orang lain yang lebih susah. Kita tak tuan-tuan. Tak layak pun buat layak. Bagilah. Tu kadang misi saya kadang pening dekat sekolah kan. Kadang bila pendapatan penjaga nak minta nak buat untuk pelajar-pelajar yang dia beri bantuan ni kan. Kadang mak ayah dia tipu dia gaji tu kan. Dia besar gaji sikit dia tulis gaji kan. Orang nak dapatkan bantuan tu, nauzubillah min zalik. Jangan macam tu. Kadang-kadang kita dapat tu menafikan hak orang lain. Jaga tuan-tuan. Kita dah menganiaya tu. Dengan kita tipu kan. Sebab tuan rumah saya minta slip gaji. Itu memang kau tak dapat lagi lah. Hai bye-bye lah kan. Memang dapat tengok slip gaji kan. Takkan nak join RMT, rancangan makanan tambahan. Tak layak anak tuan ni buat. Dapat ni bagi pada orang lain yang lebih yang memerlukan. Jangan kita kalau tidak tuan, kita menzalimi orang lain kan. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak memetik kata daripada seorang tokoh sufi kurun ketiga, namanya Yahya bin Mu'az. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Kecintaan pada orang-orang fakir miskin adalah akhlak para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dia orang ni suka ataupun cinta pada golongan orang susah, orang yang miskin, al-fuqara kan, orang yang fakir. Nabi cinta, kasih pada mereka ini. Kita tak ada tuan-tuan, nampak orang tak layan kita. Kita layan orang macam mana tuan? Besar kereta dia menjalan. Itu kita pergi layanan yang hebat. Layanan orang biasa ni semua kat luar sana je lah. Orang yang ni hebat ni sebab apa? Kita ada kepentingan. Satu, merupakan akhlak para nabi. Kalau kita ini nak berakhlak dengan nabi, cintalah orang yang miskin. Kita sayanglah, jangan kita hina dan sebagainya. Menyayangilah golongan-golongan macam ni, bantu dan sebagainya kan. Kemudian menyantuni mereka dengan duduk bersama mereka adalah tanda-tanda orang yang soleh. Bukan maksud nak duduk serumah lah. Tidak tuan-tuan. Kadang-kadang apa? Bila kita duduk dengan orang miskin ni tuan-tuan, yang mati Allah Subhanahu wa taala, dia akan timbul rasa kesedaran dalam diri kita ni, keinsafan. Kita duduk, ya Allah, tengok rumah masuk, tengok macam bersamamu kan. Kerana tengok ni, ya Allah, rumah ni macam tak boleh duduk ni, duduk juga. Tak ada pilihan. Inilah yang ada, dan ini yang termampu. Dan saya terpaksa teruskan kehidupan ini kan. Kita tengok, ya Allah, kita rasa tu tengok rumah kita. Tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan tengok kan, tengok rumah. Awning baru buat ni, tuan-tuan kan. Itu baru ni, yang tu ni lampu chandelier baru ganti, contoh lah kan. Ada orang kata bukan lampu chandelier tuan. Lampu minyak tanah yang ada punya rumah dia. Letter tak mampu nak install masuk lampu TNB semua kan, tak mampu, duit tak ada. Nak masuk sekian nak adalah proses kena bayar tu sebagainya, tak mampu. Guna pakai minyak tanah, guna lilin. Kita tukar chandelier. Bukan tak ada lampu, ada lampu, tapi nak lagi cantik. Orang bukan kata nak cantik tuan, yang cahaya pun tak ada kan. Subhanallah. Ini tanda orang soleh duduk bersama dengan mereka, menyelami hati dan perasaan mereka ni. Golongan orang susah ni macam mana kehidupan, makan macam mana, anak nak sekolah macam mana nak sekolah. Anak sekolah belanja sehari RM1, tak ada belanja kata tu. Mak bekalkan ni je. Habis kalau ni minum air paip, ada tuan kat situ kan, kesian kan. Kita sedap makan tuan kan. Contohlah, bila kita duduk dengan mereka ni, menyantuni mereka, melayani mereka, bahkan mungkin kita boleh bantu mereka ini, tanda orang yang soleh. Orang yang soleh ni orang yang baik, golongan abrar, golongan yang baik. Kemudian apa tuan-tuan lagi? Dan menjauhi mereka. Menjauhi mereka daripada mendamping kita, dan menjauhi mereka daripada kita mendampingi mereka ini adalah tanda orang-orang yang munafik. Pura-pura kita ni orang yang beragama, tapi golongan macam ni kita kesampingkan. Kita tak layan orang macam ni. Kita biarlah, nasib dia lah. Buat apa kita nak fikir kan? Tak kena fikir kan? Kena fikir tuan. Sebab apa tuan-tuan? Itu merupakan tanggungjawab sosial kita lah. Pergi ada hak.
Kalau dia jiran kita, memang dalam taman, lebih-lebih lagi lah. Ada perlu yang kita kena selesaikan urusan tu. Malam kubur besok tanya siapa saudara kamu. Man ikhwanuka. Berjawab, wal muslimin wal musliman ikhwani. Muslimin muslimat tu saudara aku. Ya ke muslim muslimat? Orang Islam saudara kau. Tu dalam kampung taman kau lorong kau tu ada orang susah kau tak tolong pun. Kau tak pernah tanya pun. Tak pernah bantu pun. Padahal kita nak ada orang kata apa? Ada peluang ataupun kita nak ada kemampuan untuk bantu. Contohnya lah. Itu contoh yang dekat yang boleh kita tengok lah. Tapi kalau setakat duduk BTS tuan, tak ada orang susah ke sana. Macam itu je. Dan lah kata dia beli rumah duduk BTS, tiba PKP tu hilang pekerjaan. Mungkinlah. Yang ada banyak macam tu. Kita tengok apa susah kereta, tengok kereta dia. Itu kereta sebelum PKP. Dia beli kereta sebelum PKP dulu. Sekarang dah PKP dia hilang pekerjaan, dah tak kerja lagi dah. Company dia dah tutup ataupun dia dibuang kerja. Kena fikir macam tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak fikir, nak bantu golongan ni, masjid nak keluarkan duit golongan ni apa semua. Dia kereta rumah. Yelah sebelum PKP. Sekarang ni dia susah, tak ada kerja sekarang ni. Dia buat Grab contoh kan, anak-anak sekolah, buat apa contohnya lah. Dan kita bantu macam kami buat dulu, tengok kita senaraikan dalam Korea kita ni, siapa golongan saya dapat maklumat, ini hilang kerja, berhenti kerja sebagainya, kena buang lah apa semua sebagainya, bagi bantuan. Kadang macam-macam tuan, kesusahan orang ni kita tak tahu kan, macam-macam susah. Kadang duit nak isi minyak kereta, minyak motor nak pergi klinik, nak dapatkan ni pun tak ada duit. Ada datang kat masjid, dia kata dia kena buat urusan apa ni, klinik, hospital sebagainya, nak kena pergi Semban. Pergi naik kereta lah. Duit minyak kereta tak ada kata. Jumpa lah kita kat masjid. Nak beritahu kami saya nak pergi Semban. Nak buat nak check up ke semua sebagainya kan. Duit minyak kereta tak ada. Bagi, terus bagi. Terus bagi tuan-tuan. Kau tak buka tabung tu. Masjid kami ada tabung kan. Tabung fakir miskin, ambil tabung fakir miskin tu. Ada kat situ lah orang yang terputus. Itu ada datang seorang. Tengok macam mamak kan. Dia tu saya susah. Saya ni tunjuklah kan tangan saya ni apa semua, itu saya kerja ni semua. Terus bagi duit. Maksud dia kau ni betul engkau ni macam tu saya memang tak bagi lah jawabnya. Tengok susah betul saya memang kadang mungkin dia tipu ustaz. Itu nombor 2 lah. Kita tengok keadaan dia mungkin memang tengah memerlukan, kita soal banyak pula. Dan kali menyebabkan kadang-kadang tak bagi pun. Kadang kita bagi, tapi sebelum tu kita peli lagi, cakap caci lagi. Kau badan sihat, kau tak kerja. Tak tahu dia kita ada permasalah apa dan sebagainya kan. Badan sihat je tak nak kerja ke? Ini kau dia malas pumpang bagi. Tak apa, kau bagi juga. Tapi macam mana tuan? Selepas dah kena torture kena apa, bagi jugalah. Kalau macam tu kau boleh elak macam tu kan. Bukan apa, bagi dia kesedaran. Time tu jugalah kita nak bagi ceramah kan, dengan harapan dia ada kesedaran kan. Sudahnya takut sia-sia pula kita punya derma itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca sikit tengok keterangan daripada pengarang kitab ni, Syekh Almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Dia kata apa? Hadis di atas menyatakan kepada kita kelebihan orang yang menguruskan nasib orang lemah, janda, orang miskin, anak yatim dan segala orang yang susah lah. Mereka yang melakukan demikian akan diberikan ganjaran sama dengan orang memenuhkan malamnya dengan beribadah pada Allah, siangnya berpuasa. Rasanya cukup susah untuk kita bangun beribadah sepanjang malam dan puasa sepanjang hari. Sebut tadi dah. Ini adalah gambaran orang yang telah berjaya memenuhkan keseluruhan masanya dengan amal ibadah kepada Allah. Namun pahala yang sebenarnya besar juga akan diberikan oleh Allah kepada orang yang membela golongan yang lemah di kalangan umat kita ni. Walaupun usaha dilakukan itu untuk membela nasib golongan yang lemah itu tidaklah sukar seperti sukarnya orang yang memenuhkan masa dengan amal ibadah. Tak susah pun tuan. Daripada kita nak siang hari puasa, malam ibadah sampai pagi dengan kita bantu dia. Kata orang rumah terbakar, ada orang sakit. Okey, musibat perempuan. Okey tuan-tuan, saya berdapat maklumat ni ada sahabat kita ni dia sakit apa semua. Sekarang ni dia terlantar dekat hospital, bla 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 bla. Jadi kita buat derma kilat. Derma kilat. Ni bagi. Zat dapat 300, bagi sampaikan. Sumbangan. Ambil gambar.
Masuk dalam YouTube contoh kan. Masuk dalam page masjid, page surau, sumbangan daripada masjid. Orang galak, orang tengok, wah bagus surau bagi sumbangan. Itu galakkan, bagi motivasi pada orang lain untuk bantu. Segala apa semua bila berhubung dengan pengusi contohnya lah. Itu sebagai daya nak tarik orang untuk nak menderma sebagainya. Baik. Jadi hadis ini menggalakkan kita untuk mengurus, membela nasib golongan lemah ini, terutama mereka mempunyai kecekapan dalam pengurusan. Kita ada kemahiran apa? Tang mana kita mahir? Tang mana kita ada connection, networking kita ada. Kita baik dengan orang Baitul Mal, contohnya kawan kita. Ni saya dapat ada maklumat ni, minta tolong sikit, tengok turun sikit tengok orang ni, apa benda yang boleh bantu. Kita ada kawan, kita Baitul Mal. Kita ada kawan pusat zakat. Kita ada tu, kita kenal ni, kita baik dengan ni yang berhormat contohnya. Wabi, turun sikit ada orang susah sikit ni. Minta Wabi buat surat sokongan sikit lah. Pegawai Baitul Mal datang dia tu macam agak-agak berat ni lah, minta Wabi bagi sokongan sikit lah. Cop. Bagi sokongan, saya menyokong sepenuhnya permohonan ini. Dan sekarang ini dapat diluluskan dengan kadar yang segera. Wah, cop saya. Contoh. Kita kan memudahkan. Kadang dengan sign kita tuan-tuan, dengan telefon kita boleh menyelesaikan banyak masalah. Kita ada authority, kita orang telefon, tolong tengok sikit ni, cek ni, tolong settle masalah orang tu dengan call ya, dengan satu WhatsApp ya. Kita tolong cek ni semua ni ada orang susah, tolong maklumat ni, tolong ni. Tapi kita tak nak buat tuan-tuan. Kita tak nak buat. Susah lah, itulah, inilah. Kita banyak macam tu tuan. Sampai bila kita akan berada di tahap macam tu je lah. Tak ada rasa nak, tak ada orang kata apa peluang nak bantu orang. Apa lagi? Kita ada pengurusan ataupun kita memang kita ada kemampuan daripada sudut material, harta, duit sebagainya. Tiba anak masuk sekolah, tak ada duit, tak apa. Saya sponsor untuk persekolahan anak ni, saya sponsor. Pakaian, baju dia semua dengan beg sekolah, kasut sekolah, tak apa nak pergi sekolah, baju tak ada. Tak apa, saya belanja pakai duit saya sendiri. Kalau kita ada kemampuan. Yang tadi tolong JKM semua, tolong isikan borang sebagainya. Apa lagi kemampuan kita ada? Dengan cara itu, ni dia akan memenuhkan kantung pahala kita dengan ganjaran pahala macam fisabilillah. Itu kelebihannya. Mereka juga tidak banyak peluang untuk beribadah pada waktu malam. Ini contohlah saya sebut tadi. Nak ibadah tak mampu, tapi dengan cara macam ini kita dapat ganjaran yang besar. Jadi peluang untuk merebut darjat tinggi sisi Allah Ta'ala ada di hadapan kita semua. Dan inilah merupakan keluasan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah beri kepada kita tuan-tuan. Buat sikit tapi pahalanya lebih. Sikit je, tolong. Kita tukang buat pengumuman ni. Pengumuman, sini ada perhatian, kita ada sahabat kita ni yang tengah ada ni kesusahan, kita lancarkanlah kutipan derma kilat. Pengurusi sebut macam tu tuan-tuan. Orang pun keluar duit bagi derma. Bagi pengumuman dengan satu pengumuman selesai masalah kawan ni. Yang belai tertunggak 300 400. Dengan satu pengumuman dia, orang pun berebut nak derma. Jangan tengok kita boleh kitab saja tuan. Yang sponsor boleh kitab kan. Yang lain banyak lagi cara lain yang kita boleh gunakan untuk nak bantu orang ni. Itu cara WhatsApp ke. Ni ada orang sebagai ni minta tolong, kita pergi, kita arrange untuk ziarah ke. Kadang-kadang orang susah kan, bila kita datang ziarah dia rasa macam berbunga hati dia kan, orang datang juga rumah ni, nak bantu kan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Taala, sekadar cukup dulu sekarang ini pada maghrib kali ini. Mudah-mudahan kita ni nak rebut ganjaran pahala macam orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Taala. Nak pergi berjuang tu tak mampu, tapi ada cara ni, ada jalan yang Allah Ta'ala beri dengan keluasan rahmat Allah. Dengan buat itu tuan-tuan, kita mampu meraih ganjaran pahala macam berjihad. Tolong siapa? Golong ibu tunggal, golong orang miskin, orang susah. Maka dengan pertolongan tersebut, maka Allah Ta'ala pemudahkan Allah Ta'ala memberi kita ganjaran pahala yang besar seperti jihad fisabilillah. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Yang baik kepada Allah SWT, kepada kelemahan diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftalna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. In hadza la rizquna ma lahu min nafad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahum wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.